Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih pada adik Aisyah dan seluruh para penonton di Tadabbur Center. Terima kasih juga kepada kakak kepada Aisyah, iaitulah kakak kepada Aisyah, iaitulah Amira Dayana. Okey, insya-Allah klinik Tadabbur siri yang ketiga pada hari ini, hari Jumaat, ya, kita akan terus bersama dengan tetamu khas Tadabbur Center, adik Aisyah, ya, adik Aisyah Dayana binti Roslan. Adik Aisyah, Aisyah duduk di presin berapa ni? Presin 18. Presin 18. Aisyah baru habis UPSR ke macam mana? Tak ada UPSR. Tak ada kan? Tak ada kan? Dan Aisyah umur 12 tahun dari Nexus International School Putrajaya, dan Aisyah hobi Aisyah main game, masya-Allah, ya. Dan Aisyah pernah, ya, main badminton dan memang sekarang pun main juga kot, Aisyah. Main juga. Okey. Okey. Adik Aisyah akan berkongsi dengan kita semua satu surah yang semua anak-anak kita hafal. Aisyah akan berkongsi tentang surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Ikhlas. Jadi Ustaz jemput Aisyah untuk berkongsi. Boleh Aisyah berkongsi sedikit pasal surah Al-Ikhlas, boleh? Boleh? Aisyah sendiri yang memilih, tuan-tuan puan-puan semua, Aisyah sendiri yang memilih surah Al-Ikhlas. Jadi kita nak tanya adik Aisyah, dalam banyak-banyak surah, kenapa Aisyah pilih surah Al-Ikhlas? Mesti ada sebab. Silakan Aisyah. Saya pilih surah ini kerana surah ini adalah surah pertama yang mak saya ajarkan saya ketika saya berumur 2 tahun. 2 tahun? Umur 2 tahun, mama panggil apa? Mama ke mak? Mama. Mama dah ajar surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Ustaz tabik mama kamu ni. So, Aisyah dah jatuh cinta dengan surah ni sejak umur 2 tahun? Betul. Tahniah Aisyah, dan Aisyah boleh hafalkan surah ni kan. Jadi boleh ke Aisyah bacakan sedikit surah Al-Ikhlas? Boleh Aisyah? Boleh. Okey, silakan Aisyah bacakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Silakan bacakan dia punya, Aisyah baca, kemudian Aisyah bacakan terjemahan. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Bagus Aisyah, kerana telah berkongsi dengan kita bacaan ayat-ayat suci dari suratul Ikhlas. Surah yang keberapa tu Aisyah? 112 Surah yang ketiga terakhir dalam Quran. Aisyah kongsikan dengan Ustaz apa yang Aisyah belajar daripada surah Al-Ikhlas tadi. Kongsikan insya-Allah, silakan. Allah Maha Esa dan tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Itu nombor 1, Allah Maha Esa dan tidak ada satu pun makhluk yang menyerupai Allah. Okey, bagus Aisyah. Itu nombor 1 Aisyah ajar kita. Yang kedua Aisyah ada lagi? Yang kedua silakan. Apa lagi Aisyah dapat belajar daripada surah Al-Ikhlas? Tak ada satu makhluk pun menyerupai Allah. Walaupun makhluk tu boleh khayal, imajinasi, tetapi dia tak akan sama dengan zat Allah yang sebenar. Okay, itu nombor 1 Aisyah kongsikan. Yang kedua ada tak Aisyah? Ada satu je Allah. Betul? Tak ada Tuhan yang lain. Betul. Allah Ta'ala itu hanya ada satu, hanya ada Esa dan tidak ada selain daripada Allah.
Kalau Aisyah ada kawan tak, kawan daripada yang bukan agama Islam? Ada tak Aisyah? Ada dulu kat Dululah. sekolah Dekat sekolah tak ada kot Dekat sekolah semua Melayu kot banyak Melayu. Banyak Melayu, tapi ada jugalah. Okeylah, katakan Aisyah kan, kalau ada kawan-kawan yang agama lain kan, maksudnya dia bukan sembah Allah. Dia pun tanya, salah ke saya sembah patung? Kan? Contoh je lah kan. Aisyah, rasa Aisyah boleh jawab macam mana? Ataupun dia tanya Aisyah, kenapa kamu kata Tuhan tu satu? Sebab saya belajar daripada parents saya, Tuhan tu ada banyak. Kalau ada masalah duit, pergi pada Tuhan ni, patung ni. Kalau ada masalah kena buli kat sekolah, kena pergi pada Tuhan ni. Kalau ada masalah lapar, pergi pada Tuhan ni. Aisyah rasa kan, ya, kalau Aisyah boleh kongsikan dengan Ustaz, Aisyah nak jawab macam mana? Susah. Tapi rasa Aisyah boleh jawab macam mana? Tak faham soalan tu susah tu. Tapi kalau Aisyah kena tanya kan, nak jawab spontan macam mana? Salah ke saya anggap Tuhan tu banyak? Sebab Tuhan ni dia kan sibuk kan. Jadi dia mesti bahagi-bahagikan tugas untuk urus manusia ni dengan macam-macam Tuhan. Jadi salah tak saya? Tu contoh dia tanya Aisyah. Saya rasa Aisyah nak jawab macam mana? Boleh jawab Aisyah? Ada satu je Tuhan. Dan Tuhan yang satu itu ada semua kuasa. Bukan Tuhan tu bahagi kuasa. Betul tak Aisyah? Betul. Aisyah jawab macam tu je. Tuhan, kalau dah nama Tuhan, dia mana sama dengan manusia. Manusia ni memanglah kena bahagi-bahagikan kelebihan. Kan? Tak semua orang, ya, Aisyah sendiri ada kelebihan kan, ada potensi kan. Aisyah ada berapa orang adik-beradik? 2. Masuk saya. Termasuk kamu lah. Adik ke kakak seorang lagi? Kakak. Kakak kan. Jadi Aisyah ada kelebihan, tapi Aisyah juga ada kekurangan. Kakak ada kelebihan, kakak pun ada kekurangan kan. Sebab tu dia terbahagi kepada 2. Kan? Tapi Allah dia bukan macam manusia kan. Manusia yang mana kena bahagi-bahagi tugas, sebab kalau buat seorang-seorang nanti lemah. Okey, Aisyah dekat sekolah jadi apa-apa jawatan tak? Darjah 6 kan? Ada jadi ketua kelas ke, pengawas ke, pengakap ke? Ada tak? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey. Katakan kan, satu hari nanti Aisyah masuk sekolah menengah kan, Aisyah jadi pengawas kan? Pengawas ni seorang ke ramai dekat sekolah? Biasanya pengawas ni seorang je ke yang pakai uniform warna biru tu? Tak tahulah. Pengawas dekat sekolah Aisyah pakai baju warna apa? Tak ada. Tak ada pengawas dekat sekolah? Tak ada. Wow. Ini hebat ni. Kenapa sekolah tak ada pengawas Aisyah? Boleh kongsikan dengan Ustaz? Sekolah Putrajaya Presin berapa ni? Nexus sorry, ni Nexus. Kenapa dia tak ada pengawas sebab international Ya kot. Okeylah, katakan Aisyah masuk sekolah menengah nanti. Aisyah nak masuk sekolah mana? Sekolah yang sama, Nexus Dia ada secondary ke? Ada. Oh, Aisyah. Saya dah masuk secondary dah. Oh, sekarang tingkatan 1 lah. Rasanya tingkatan 1 kot. Oh, okey. Okey, katakanlah Aisyah mungkin di sekolah yang tak ada pengawas, tapi Aisyah ada kawan tak yang jadi pengawas? Tak ada. Tak ada kawan yang jadi pengawas? Okey, pernah nampak tak pengawas dekat mana-mana sekolah? Pernah. Kan? Pengawas ni seorang ke ramai? Seorang. Tak, maksud Ustaz dekat sekolah tu, dekat satu sekolah tu, katakanlah sekolah kebangsaan Persim berapa kan, ataupun sekolah menengah kebangsaan Persim berapa kan.
biasanya sekolah akan lantik pengawas ni seorang ke atau ramai pengawas? Ramai. Ramai kan? Okey, sekolah tu ada 500 orang. Biasanya pengawas berapa orang? Agak-agak je lah, Aisyah agak-agak. 10 orang kot kan? Atau 20 orang kan? Kenapa sekolah lantik 20 orang, 10 orang? Kenapa tak lantik seorang je pengawas? Sebab kalau banyak kerja. Betul. Jadi mustahil manusia yang bernama pengawas seorang-seorang boleh buat kerja yang banyak. Apatah lagi nak kawal 500 orang pelajar. Sebab tu sekolah lantik bukan seorang. Sekolah lantik 20 orang. Ustaz pernah jadi pengawas lah dulu Aisyah. Jadi ketua pengawas lagi tu. Jadi bawah ustaz ni ada 20 orang pengawas-pengawas lain pakai uniform baju warna biru. Pelajar-pelajar lain warna putih. Kenapa ustaz kena ada 20 orang kat bawah? Yalah, takkan nak buat kerja seorang-seorang kan Aisyah? So ustaz kena bahagi tugas. So bila ustaz kena bahagi tugas, itu menunjukkan ustaz lemah kalau seorang-seorang. Betul tak Aisyah? Kalau ustaz bagi tugas, maka orang lain boleh bantu ustaz. Benda yang berat akan jadi ringan. Orang kata apa? Berat sama di... Syah pernah dengar pepatah tu? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kerja tu kerja yang susah. Tapi bila kita bahagi tugas, dia jadi apa Aisyah? Ringan. Dia jadi ringan. Itu tanda ustaz makhluk. Aisyah pun kalau nanti jadi ketua, insya-Allah jadi ketua kepada pengawas ke nanti kan, ataupun Aisyah nanti nak masuk universiti mana? Ada cadangan tak nak masuk universiti mana besar nanti? Kakak universiti mana Aisyah? Sekarang ni buat masters kat UKM. Wow, sebelah rumah ustaz lah kalau UKM tu. Okey, nantilah katakan satu hari nanti Aisyah pun masuk UKM kan? Aisyah pun jadi pengawas di UKM. Nama dia Majlis Perwakilan Pelajar. Bukan seorang Majlis Perwakilan Pelajar. Nak kawal 3,000 orang pelajar, nak kawal 10,000 orang pelajar, paling kurang kena ada 30 orang. Kenapa kena ramai Aisyah? Sebab kalau buat seorang-seorang nanti mustahil. Susah, mustahil. Itu tanda makhluk. Dia tak boleh buat banyak kerja. Ustaz tidur katakan, ustaz mengantuk, ustaz pun tertidur. Masa ustaz tertidur, kan, macam-macam benda boleh jadi kan? Sebab itulah mana-mana orang yang duduk dekat rumah masa tidur, dia kena bahagikan tugas jaga rumah pada siapa? Jaga keselamatan rumah pukul 2-3 pagi. Dia akan bagi tugas tu pada siapa? Dia sanggup bayar orang tu. Siapa nama dia Aisyah? Pak? Pak Gad. Ada Pak Gad tak dekat perumahan Aisyah? Saya Ada? Di Persin berapa? Persin 18. Tak ada Pak Gad di kawasan perumahan? Rumah lain ada? Rumah lain ada. Mungkin okeylah, ada lah. Dia punya kelebihan taman perumahan Aisyah ni. Tak perlukan Pak Gad. Tapi masa kita tidur, kita dah tak tahu apa berlaku kan Aisyah kan? Dan orang boleh ceroboh masuk rumah kita, betul tak? Betul. Orang boleh curi barang berharga kita. Aisyah ada basikal? Ada. Selalu cycling tak petang-petang? Selalu basikal. Kan? Dengan ayah, dengan mak kan barangkali. Ustaz pernah kehilangan basikal tau. Mahal beli tu. Hilang basikal tu. Sebab perumahan ustaz tak ada Pak Gad. Tak ada Pak Gad. Sebab tu ustaz akan pindah ke tempat yang ada Pak Gad insya-Allah. Jadi nak katanya betapa lemahnya manusia ni, tak semua masa dia jaga. Ada masa dia akan mengantuk, dia akan tertidur macam Aisyah lah pergi sekolah dulu-dulu kan sebelum PKP kan. Balik rumah penat tak? Penat. Lepas tu bila penat buat apa? Tidur. Tidur kan, katakan Aisyah tertidur dan kat rumah Aisyah tak ada orang. Dan Aisyah pula duduk dekat rumah yang Pak Gad tak jaga. Apa boleh jadi? Orang boleh curi tak laptop? Boleh. Orang boleh curi macam-macam barang-barang berharga. Sebab itulah kena ada bahagi tugas kepada siapa tadi Pak? Gad. Pak Gad.
Itu tanda makhluk, dia lemah. Tapi Allah, Tuhan, kenapa dia tak perlu bahagikan tugas-tugas ketuhanan kepada yang lain? Sebab Allah tu bukan jenis mengantuk. Allah tak pernah mengantuk. Allah tak pernah tidur. Aisyah, hafal tak ayat kursi? Pernah baca tak ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pernah baca tak? Pernah dengar tak? Pernah dengar? Kan? Lepas tu ada satu ayat tu, la ta'khudhuhu, ingat tak Aisyah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maksudnya apa Aisyah? Ya. Tuhan, kamu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Jadi Allah berbeza tak dengan kita Aisyah? Allah beza tak? Allah beza tak dengan manusia, dengan makhluk? Aisyah, are you okay? Tak dengar ni Ustaz, tak dengar, tak nampak kamu dah ni? Okey, tadi Ustaz tanya, Allah dia tak pernah mengantuk. Dia tak pernah tertidur. Tapi kita mengantuk, kita tidur kan? Sebab tu kita perlukan Pak Gad tolong jagakan kita kan? Jadi Allah Ta'ala tidak perlu berikan tugas-tugas ketuhanan ya, untuk takbir alam ni kepada sesiapa. Sebab tu nama dia Tuhan. Sebab apa Tuhan ni dia tak mengantuk, dia tak tidur. Beza tak dengan kita Aisyah? Beza kan? Manusia ni walau hebat macam mana pun, ya, Aisyah mungkin, pernah tak Aisyah tak tidur 1 hari, 2 hari? Pernah tak? Tak pernah? Kan? Tak pernah kan? Tapi Ustaz pernah. Masa tu pergi mana, entah pergi China ke pergi, adalah luar negara, dia panggil jet lag. Tak boleh nak membiasakan diri. Hebatlah kiranya Ustaz 1 hari tu hampir masuk 2 hari tak boleh tidur. Tapi akhirnya hari ketiga tidur tak bangun-bangun. Sebab penat dengan letih. Jadi Allah Ta'ala bukan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, yang Aisyah sebut tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan mana-mana makhluk. Makhluk tidur, makhluk ngantuk. Bila makhluk tidur, makhluk ngantuk, tak ada siapa boleh kawal makhluk yang sedang tertidur, makhluk yang boleh mengantuk. Dia boleh terdedah pada bahaya. Allah tidak. Aisyah pernah dengar tak cerita pemuda Al-Kahfi? Yang tidur lama dalam gua 300 tahun. Tak pernah dengar? Pernah. Ni Ustaz bagi tahu Aisyah. Pemuda Al-Kahfi tu, cerita dia adalah dia tidur lama hampir 300 tahun. Dan masa dia orang tidur, Aisyah tahu tak? Binatang apa yang tolong jaga keselamatan dia orang? Anjing. Jadi dalam suratul Kahfi, nanti Aisyah bila-bila free, boleh tengok ayat 18. Ya, di situ Allah sebut, Allah jadikan anjing tu ya sebagai sebab untuk jaga keselamatan pemuda-pemuda Al-Kahfi. Aisyah ada lagi tak nak kongsi apa-apa tentang surah Al-Ikhlas? Boleh kongsikan dengan Ustaz kalau ada lagi pengajaran yang Aisyah dapati daripada surah Al-Ikhlas. Ada lagi tak? Ada. Silakan. Surah ini tentang kemuliaan Allah. Maksud surah ini adalah, katakanlah wahai Muhammad, dia ialah Allah yang Maha Esa. Rasulullah SAW juga bersabda, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam syurga. Bagus. Mulai surah Aisyah bagus. Aisyah membacakan satu hadis yang menyebut tentang kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Surah Rasulullah puji orang yang membaca surah Al-Ikhlas dalam solat, walaupun surah tu pendek. Kan? Setengah orang dia akan marah, kenapa kamu ni duk baca surah pendek je? Aisyah pernah tarawih tak 20 rakaat? 8 rakaat pernah tak? Pernah tak tarawih? Kan? Dulu tarawih kat rumah kan? PKP hari tu kan? Tarawih kat rumah kan? Siapa jadi imam? Ayah ke? Ayah. Kan? Aisyah nanti ya mungkin akan ada pengalaman tarawih, imam dia baca surah Al-Ikhlas je 8 rakaat tu. Jadi kadang-kadang Aisyah rasa macam dah tak ada surah lain ke? Asyik surah Al-Ikhlas je, boring lah. Surah tu dalam pendek.
Tapi jangan kita marah sebab Nabi kata apa tadi? Nabi kata orang yang suka baca surah Al-Ikhlas, dia akan bersama dengan siapa yang dia cintai tadi. So walaupun surah tu pendek, ya, tetapi Rasulullah kata, Rasulullah puji. Asalkan dia cinta, dia faham surah Al-Ikhlas. Aisyah, ada lagi tak nak kongsikan dengan Ustaz? Aisyah macam ada lagi tadi, silakan. Silakan Aisyah. Nilai surah Al-Ikhlas sama dengan 1/3 Al-Quran. Yes. Ini poin yang paling penting Aisyah. Great. Kamu menyebut satu benda yang sangat penting. 1/3 Al-Quran adalah surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Aisyah rasa kan, kenapa 1/3 Nabi kata? Quran ni 1/3 dalam surah Al-Ikhlas. Aisyah rasa. Kenapa? Okey, makna 1/3, Aisyah belajar matematik kan, ada pecahan kan. Kalau 1/3, maknanya ada 3 benda dalam Quran. Aisyah tahu tak apa dia 3 dalam Quran? Tak tahu. Pertama, akidah. Okey, Aisyah follow saya. Akidah. Akidah. Yang kedua, ibadah. Ibadah. Yang ketiga, cuba teka. Quran ni dia sebut pasal apa? Akhlak. Akhirat pun betul. Akhirat pun betul, Aisyah. Cumanya kita akan dapati Al-Quran memang akan sebut akidah, ibadah dan akhlak. Okey, suratul Ikhlas ni dia dekat mana Aisyah? Dia sebut pasal akidah ke? Pasal ibadah surah solat ke? Atau pasal berbuat baik pada mak ayah? Pasal akhlak? Yang mana satu? Aisyah rasa? Nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Nombor 3? Jeng. Surah Al-Ikhlas, dia bercakap pasal akidah ke? Kepercayaan? Atau dia bercakap pasal ibadah ke? Kena solat? Atau dia bercakap mengenai akhlak? Cakap dengan baik pada mak ayah, contoh. So, mana satu tu? Satu. Yes! Great! Surah Al-Ikhlas walaupun pendek, Aisyah, tetapi dia menyimpulkan. Al-Quran ni kan tebal, Aisyah, betul tak? Al-Quran tebal, tahu tak? Quran kita ni tebal, Aisyah? Aisyah, ada Quran tak kat rumah? Mushaf, ada tak? Ada. Kan, berapa muka surat? Aisyah perasan tak ada berapa muka surat Quran kita? Ada 600 muka surat. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tebal tak 600 muka surat? Aisyah pernah tak jumpa buku 600 muka surat? Tebal ke tak tebal, Aisyah? Tebal. Jadi tebal-tebal ni kadang kita boleh baca tak? Susah kadang-kadang nak baca, Aisyah, kan? Sebab tebal sangat, betul tak? Apatah lagi dalam bahasa, buku tu pula dalam bahasa Arab, betul tak? Al-Quran kan dalam bahasa Arab kan? Jadi kadang Aisyah rasa macam susahlah nak baca Quran selalu sebab banyak sangat muka surat nak kena baca. Tetapi berita gembira untuk Aisyah, untuk kakak Aisyah Amira, ya, untuk ayah, untuk mak dan seluruh kawan-kawan, ya, jiran. Kalau tak boleh baca Al-Quran, baca surah Al-Ikhlas. Sebab apa? Mesej yang paling penting, akidah, ada dalam surah Al-Ikhlas. Kalau kita faham surah Al-Ikhlas, kita faham benda paling penting dalam Quran, iaitulah siapa Allah. Jadi kalau orang tanya, orang Cina ke, orang India ke tanya, siapa Tuhan korang? Lalu kita bacakan terjemahan surah Al-Ikhlas. Aisyah boleh hafal tak terjemahan tadi tu? Kalau Aisyah tak rujuk mana-mana Quran. Boleh ingat tak terjemahan dia tu? Kan sejak pada 2 tahun lagi kan Aisyah dah rapat dengan surah ni kan? Aisyah boleh ingat tak dia punya terjemahan? Allah Maha Esa. 1, cantik. 2, Wallahu ahad. Allahus samad. As-samad tu apa, Aisyah? Allah tempat. As-samad tu apa? Tadi Aisyah bacakan dah tadi. Meminta. Segalanya. Yes. Great. Betul. Pergantungan.
Aisyah bila ada masalah yang tak dapat dibantu oleh sesiapa, kawan tak boleh tolong, kakak tak boleh tolong, mak ayah tak boleh tolong, maka ingatlah ada tempat Aisyah boleh meminta tolong. Dan dialah yang maha gagah, dia yang maha mendengar, dia yang maha melihat. Nama dia adalah As-Samad. Jadi bila Aisyah ada masalah, ya, Aisyah berdoa dan sebut nama Allah yang bernama apa? Samad. As-Samad. Ya Samad. Allah As-Samad. Engkaulah tempat bergantung. Okey, ayat 3 apa tadi? Saya harap Aisyah boleh ingat terjemahan tu supaya kalau ada orang tanya non-Muslim, Aisyah bacakan dia terjemahan tu. InsyaAllah mana tahu Allah bagi hidayah kat dia ke, sebab betul juga sembah patung ni. Patung tu bukan dengar pun. Aku yang buat patung tu, aku beli kat kedai, lepas tu aku pergi sembah. Tak logik betul kan? So Aisyah bacakan saja terjemahan. Ayat 3 apa Aisyah? Cuba ingat. Lam yalid wa lam yulad. Itu maksudnya apa? Lam yalid wa lam yulad maksudnya apa Aisyah? Ia tidak beranak dan ia pula tidak diberanakkan. Okey, ini last daripada Ustaz kongsikan untuk Aisyah. Kenapa Allah tidak melahirkan? Sebab yang melahirkan biasanya akan sakit. Betul tak Aisyah? Mama kita kan masa lahirkan, masa mak Aisyah lahirkan Aisyah, ya, mesti sakit mak masa melahirkan anak. Betul tak? Mana ada mak lahirkan anak tak sakit? Jadi ayat ni bermaksud Allah tidak pernah sakit. Orang yang sakit sahaja memerlukan bantuan. Allah tak perlukan bantuan. Dan biasanya bila melahirkan, kenapa manusia perlukan anak? Aisyah rasa kan? Kenapa manusia perlukan anak? Kenapa ayah atau mak kepada Aisyah perlukan anak seperti Aisyah dan kakak Aisyah, Amirah? Kenapa mak ayah ni dia perlukan anak? Kenapa bila berkahwin mak ayah kita, dia nak anak? Aisyah rasa kenapa Aisyah? Untuk ada lagi banyak makhluk. Betul. Sebab mak ayah kita akan pergi satu hari nanti kan. Mak ayah kita akan meninggal dunia satu hari nanti kan. Ustaz ayah dah meninggal. Tinggal mak saja. Jadi bila kita tahu kita akan mati satu hari nanti, maka kita perlukan orang yang boleh sambung kita punya kebaikan. So orang tu kalau dia sambung kebaikan kita, ya, dengan kita yang dah mati pun akan dapat pahala. Kalau ada anak yang boleh terus sambung benda-benda baik yang ayah mak pernah buat. Tapi Allah, adakah dia perlukan anak? Macam orang Kristian punya kepercayaan, Allah tak perlukan anak. Sebab yang hanya perlukan anak adalah makhluk yang merasakan dia akan mati. Jadi anak itulah akan teruskan empire bisnes dia. Anak itulah yang akan teruskan dia punya rumah dia. Anak itulah yang akan teruskan dia punya kekayaan dia. Anak itulah yang akan teruskan keilmuan dia. So anak tu bawa nama baik ayah mak dia. Tapi Allah ni dia tak akan mati sampai bila-bila. Allah ni kekal abadi. Sampai bila-bila, maka Allah tak perlukan anak. Ya, sebab Allah ni bukan raja yang akan mangkat lalu perlu bersiap sedia dengan anak untuk meneruskan kekuasaan. Tak, Allah bukan macam tu. Allah ni kekal selama-lamanya, sebab tu Allah tak perlu kepada anak. Macam orang Kristian percaya. Jadi, Aisyah, ada tak perkongsian terakhir sebelum kita tutup majlis ni Aisyah? Ustaz sangat hargai kesudian Aisyah untuk berkongsi dengan Ustaz, dengan Tadabbur Center. Mungkin ada pengajaran terakhir daripada Aisyah, mahu kongsikan, silakan. Ada Aisyah? Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka pasti Allah SWT akan mendirikan sebuah mahligai untuknya di syurga. Subhanallah. 10 kali dapat mahligai di syurga. Itu yang Aisyah beritahu kepada kita, tuan-tuan. Satu perkara baru juga yang saya belajar hari ini, subhanallah. Dan kita harap, ya, semua yang menonton apabila membaca 10 kali itu, bacalah dengan
kefahaman. Aisyah pernah dengar tak perkataan tadabbur? Tak pernah. Ustaz bagi tahu tadabbur ni maksudnya Aisyah baca dengan penghayatan dan kefahaman. Itu tadabbur. Kalau sekadar baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dipanggil apa Aisyah? Kalau setakat baca Aisyah, dipanggil tilawah. Pernah dengar tak perkataan tilawah Aisyah? Tak pernah. Jadi ustaz bagi tahu namanya tilawah. Tetapi kalau ustaz faham dengan mendalam macam Aisyah faham tadi, ya, ustaz banyak belajar daripada Aisyah tadi, banyak Aisyah bagi tahu, itu sebenarnya Aisyah sudah tadabbur. Tahniah Aisyah, sebab Aisyah tidak sekadar tilawah, Aisyah sudah dapat tadabbur. Nanti Aisyah kongsikan pada kawan-kawan apa yang telah Aisyah kongsikan kepada ustaz nanti insya-Allah. Ada kawan-kawan tak? Ada? Ada kan? Ada WhatsApp group tak? Ada. Nanti kongsi dengan kawan-kawan video yang insya-Allah ustaz akan upload ya dalam YouTube Tadabbur Center supaya semua kawan-kawan dapat tengok Aisyah dengan penuh kebijaksanaan menghuraikan surah Al-Ikhlas. Tahniah Aisyah. Terima kasih kepada Aisyah kerana sudi untuk bersama dengan Ustaz pada petang Jumaat yang diberkati ini. Ya, mudah-mudahan ada rezeki jumpa lagi Aisyah insya-Allah. Kirim salam pada ibu bapa dan kakak Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Aisyah, jumpa lagi.